kuasa urusan masjid, para jemaah semua. Alhamdulillah pada begitu kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berada di masjid menunaikan salat subuh. Dan alhamdulillah juga pada begitu kita juga dipilih untuk berada dalam majlis ilmu sekali lagi. Jadi meskipun kita ada sedikit majlis besar di Tabiat, jadi kita pilih untuk berada di situ. Sama juga dengan majlis ilmunya. Jadi insyaAllah pada begitu sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Azman. Sekali lagi untuk sebab daripada Putih, sekali lagi yang nampak Ustaz untuk melakukan itu. Jadi alhamdulillah kita berpeluang dengan penceramah masa kami biru-biru kali itu ada di kita tu, yaitu Ustaz Cik Bakar Cik Mat dari polis. Dia merupakan bekas pensyarah UiTM Sarawak dan Kelantan. Jadi yang berada di Kuching tu dengan untuk memfasili ceramah dia bertempat. Jadi alhamdulillah kita akan terima kasih kepada Tuan Azman untuk mendidik hati sebagai salah satu destinasi ceramah Ustaz Cik Mat. Jadi tanpa memperingatkan masa, jadi saya jemput Ustaz Cik Bakar Cik Mat untuk memperkenalkan. Tak terkejar. Deh. Tak buat. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah. Terima kasih pada tuan pengurusi majlis, yang bahagia pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Al-Hakim, Kampung Muda Hashim, Kuching, Sarawak, ahli-ahli jamaah dan sekalian muslim-muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Pertama-tamanya marilah kita panjatkan syukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana kita telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir ke rumah Allah. Kita dapat memenuhi jemputan undangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk temu janji kita dengan Allah setiap hari, Allah dah tetapkan waktu untuk pertemuan kita, appointment kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang wajib kita hadir 5 waktu satu hari satu malam. Ya, dan kita ucapkan setinggi syukur kepada Allah Ta'ala kerana Allah masih lagi memberikan peluang kepada kita, peluang untuk kita menyambung kehidupan kita pada hari ini. Dan di pagi-pagi hari kita dapat datang memenuhi undangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita dengan rasa penuh kesyukuran, kita memanjatkan kesyukuran setinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kepada kita nikmat kehidupan. Dan kalau kita nak tengok bagaimana kehidupan kita ini semuanya di atas rahmat, di atas ihsan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan ini muliakan Allah, dalam kesempatan pagi subuh ini, saya cuma ingin bawa beberapa perkara di sini. Kita nak merasakan setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana kehidupan kita ini semuanya adalah yang diatur dan disusun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita sebagai hamba, kita tidak ada pilihan lain kecuali untuk tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kamu diperintahkan kecuali untuk tunduk dan patuh kepada Allah. Liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Untuk tunduk, untuk patuh, mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dengan penuh keikhlasan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dimuliakan Allah. Sebab itu saya tengok bagaimana kita perlu fahami kita sebagai hamba Allah. Allah meletakkan kita sebagai hamba Dia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tuhan kata, tidak aku jadikan jin dan manusia ini kecuali untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita Allah letakkan sebagai hamba. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita tengok dalam beberapa hierarki, kita sebagai pekerja, bawah atas kita ada majikan. Ada pegawai atasan, ada bawah. Majikan dengan pekerja. Contoh lagi, kerajaan dengan rakyat. Kerajaan atas, rakyat bawah. Tapi Allah meletakkan kita ni sebagai hamba. Sebab apa? Sebab status sebagai hamba ni adalah satu status yang paling rendah. Kita tidak ada pilihan lain kecuali kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebab tu alhamdulillah di pagi-pagi hari lagi kita dikumandangkan dengan azan yang mana Allah panggil kita. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Marilah semayang, marilah semayang. Sebab itulah satu tuntutan yang besar apabila kita dijemput oleh Allah untuk datang bertandang ke rumah Allah. Kita panggil tandang kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Sebagai tanda kepatuhan kita. Dan kita tengok di situ selepas hayya 'alas salah, maka Allah menyebutkan hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah, marilah kita menuju kejayaan. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tengok Allah memberikan kepada kita formula dia. Sebab kejayaan, semua manusia nak kejayaan. Tapi Allah mulakan hayya 'alas salah, mari semayang dulu. Lepas tu barulah kita marilah menuju kejayaan. Ini cara Allah memberikan kepada kita. Perlunya kita mulakan dengan semayang. Kemudian barulah di situ Allah akan datangkan dengan kejayaan kepada kita. Dan kejayaan yang Allah jaminkan kepada kita adalah kejayaan yang sebenarnya. Kejayaan dunia dan juga kejayaan akhirat. Sebab ini penting untuk nak tengok. Kita nak bandingkan antara kejayaan dunia dengan akhirat. Allah sediakan kepada kita untuk akhirat ni benda yang terlalu banyak, terlalu besar. Nikmat dunia dengan nikmat akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bagaimana hebatnya wal akhiratu khairul wa abqa. Dunia dengan akhirat, lebih baik akhirat daripada dunia. Dan sifat akhirat Tuhan kata khairun wa abqa. Dia lebih baik dan dia kekal. Maknanya dunia ni sifat sementara. Akhiratlah tempat kekal kita. Dan sebab itu kita kena ingat kita ni adalah sedang dalam perjalanan untuk pergi ke tempat kembali kita. Spesies kita ni adalah spesies akhirat. Kita Allah buat dengan ciptaan Adam dan Hawa ni, kita duduk di akhirat. Duduk di dalam syurga. Mana spesies kita ada spesies untuk akhirat. Jadi sekarang kita dalam perjalanan tuan-tuan. Kita dah melalui beberapa siri. Kita kata yang pertama kita berada di dalam alam roh. Alam roh siapa pun tak boleh nak cerita. Sehingga Allah sebutkan pada Rasulullah, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka akan tanya padamu Muhammad tentang roh. Katakanlah, roh itu urusan Tuhan aku dan aku tidak diberi ilmu kecuali sedikit saja.
Tak ada siapa tahu tentang roh, nak cerita macam mana keadaan. Lepas kita daripada alam roh, kita masuk alam kandungan ibu kita pula. Alam kandungan ibu kita 9 bulan 10 hari lebih kurang. Kita berada dalam tahap yang kedua. Lepas 9 bulan 10 hari, itu kita katakan alam kandungan ibu kita. Kemudian kita datang kepada alam dunia pula. Di sinilah dunia yang Allah sediakan untuk kita di muka bumi ini. Dan ini pun kita dalam perjalanan. Sama ada kita sedar ke tidak, kita setuju ke tidak, kita percaya ke tidak percaya, lepas ni kita akan beralih kepada alam lain pula. Kita akan pergi kepada alam seterusnya, alam barzakh. Alam barzakh. Lepas pada alam barzakh pula pergi kepada darul akhirah. Kepada negeri akhirat. Ini perjalanan, kita kata, fasa-fasa yang setiap manusia akan tempuh. Sama ada dia setuju tidak, sama ada dia bersedia ke tidak, tapi dia pasti akan lalui. Kita semua akan lalui. Kita berada di dunia sekejap saja. Dan di dunia inilah tempat yang manusia terpesona yang ramai sekali. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Bahkan mereka ni terpesona dengan kehidupan dunia. Dan Tuhan kata, wal akhiratu khairun wa abqa. Sedangkan negeri akhirat itu lebih baik dan kekal. Dunia tidak kekal. Dunia sementara saja. Tapi banyak manusia terpesona dengan dunia ni. Tuhan sebut dalam beberapa ayat Al-Quran, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Sesungguhnya kehidupan di dunia ni penuh dengan mainan dan benda yang menyukakan hati manusia. Jadi di sinilah tempat untuk fikir, untuk kita nak merenung, kita dalam perjalanan yang jauh. Dan bagaimana khairun wa abqa akhirat itu, maka dalam satu hadis Nabi kata apa? Kamu ambil, naik satu sampan, dayung pergi dalam laut, kemudian kamu celup jari kamu di dalam air laut tu, kamu angkat. Apabila kamu angkat, kamu tengok berapa titik air je di jari kamu, itu adalah dunia dia. Baki air lautan adalah itu nikmat akhirat. Itu nikmat akhirat. Kita nak nisbah berapa pun tak tahulah. Lekat di jari titik sikit tu, itu nikmat dunia yang kita kecapi di dunia sekarang ni. Penuh dengan keseronokan dan dengan hiburan, dengan apa? Seronok pun sikit sangat. Nak banding dengan akhirat yang begitu banyak. Akhirat bersifat kekal dan dia lebih baik banding dengan dunia. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah. Saya nak sebut beberapa perkara di sini. Bagaimana kita diajar oleh agama kita. Bagaimana benda-benda yang sedikit yang kita buat tapi memberikan impak yang besar untuk kehidupan akhirat kita. Akhirat ni perjalanan yang panjang dan kita memerlukan bekalan yang banyak. Dunia sekejap. Hidup 40 tahun sekejap. Umur 50 tahun, 5 siri pun sekejap aja. 6 siri pun sekejap aja. Kalau 7 siri pun sekejap aja. Tak sampai 100 tahun pun nak hidup. Tapi kehidupan kita masuk alam barzakh tu, maka kita tak tahu berapa lama. Dan di situlah kita disuruh supaya kita banyak fikir, kita banyak bermuhasabah. Sebab kematian kita dia boleh datang bila-bila masa. Dia bukan syarat tua dulu baru mati. Bukan syarat sakit baru mati. Tidak. Kematian boleh menjemput bila-bila masa. Cuma kita memerlukan sama ada persediaan kita. Sebab itu tuan-tuan, saya nak tengok di sini kalau kita tengok beberapa perkara yang bagaimana disebut oleh baginda Nabi SAW. Saya nak sebut beberapa benda yang sikit tapi dia punya keuntungan dia besar. Effort kita sikit aja tetapi dia punya keuntungan besar. Kita mula dalam kehidupan kita hari-hari. Alhamdulillah pagi-pagi kita dah bangun. Kita datang ke masjid. Bagaimana ya Rasulullah menyebutkan tentang kita sembahyang berjemaah. Kelebihan kita sembahyang jemaah. Sembahyang pula subuh berjemaah.
Yang Nabi sebutkan, salatul jama'ati tafdalu ala salatil fadhi bi 27 darajatan. Semayang berjemaah ni 25 ataupun 27 darajah lebih baik dia. Allah berikan kepada kita 27 darajat. Dalam hadis satu lagi, bi 25 darajatan. 25 ataupun 27 darajah. Berapa banyak darajah itu, tuan-tuan? Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, satu darajat ni lagu mana? Berapa banyak satu darajat? Maka Rasulullah kata apa? Satu darajah ni apa yang ada di langit dan di bumi. Apa yang terkandung antara kedua-duanya. Itu pun satu darajah, tuan-tuan. Kekayaan, manusia berebut macam-macam, macam-macam kehendak, macam-macam keinginan yang ada di muka bumi ni, di langit dan di bumi semua sekali. Nabi kata itu baru satu darajah je. Darajatan. Tapi Tuhan nak beri pada kita 27. 27 darajah. Banyak tu. Tak boleh kita nak imagine banyak mana. Sediakan untuk apa? Untuk orang sembahyang jemaah saja. 27 darajah. Kemudian Rasulullah pesan pula lagi dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Ini saya nak sebut satu-satu nah. Lepas daripada sembahyang subuh pula dan juga sembahyang maghrib. Nabi sebutkan, lepas kamu bagi salam, kekalkan posisi kamu duduk. Sama ada duduk tawarruk ataupun duduk iftirash, duduk tahiyat akhir tawarruk kita ataupun duduk macam antara dua sujud ataupun tahiyat awal, kamu kekalkan duduk itu. Lepas daripada bagi salam, kekalkan kedudukan itu dan istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. 3 kali. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ambil 10 kali. Habis tu Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, ataupun Allahumma ajirna minan nar 7 kali. 3 kali istighfar, 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kemudian Allahumma ajirni minan nar 7 kali. 3, 10, 7. Maka Allah anugerahkan apa? Rasulullah beritahu Allah akan angkatkan kita 10 darajah. 10 darajat Tuhan angkatkan kita. Tadi dah kita dapat dah 27. Banyak dah tu. Campur dengan 10 lagi. Allah akan hapuskan 10 kejahatan kita. Dan Allah akan anugerahkan 10 kebajikan. 10 kejahatan Allah ampunkan. 10 kebajikan Allah berikan pada kita dan Allah angkat 10 darajat. 25 campur 10, 35 lah. Satu darajah pun lebih kekayaan dunia ni, macam-macam gas lah, petrol, gas ke petrol lah, emas lah, belian apa semua itu tak sampai satu darajah. Tuhan nak bagi pada kita, tuan-tuan. Untuk apa? Untuk bekalan kita dalam perjalanan kita yang panjang. Sikit je buat. Lepas tu lagi, setiap semayang apabila kita zikir subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, cukup dengan 100, 33, 33, 34, maka sebanyak mana dosa-dosa kamu sebanyak buih di lautan, maka dia akan diampunkan. Allah nak bagi pada kita, tuan. Kelebihan yang Allah akan berikan kepada kita. Buat sikit aja, banyak dia punya laba keuntungan dia. Kita semayang solat secara berjemaah banding dengan seorang-seorang. Apa? Macam mana perbezaan cara nak lihat tentang semayang kita diterima, tuan-tuan? Kalau kita umpamakan gini je. Kalau di Semenanjung senang. Musim durian, orang beli buah durian. Sarawak durian kan musim lah ni? Durian tak kan? Kalau sana famous dengan musangking apa. Nak beli dia tak boleh beli banyak. Ya, sebab mahal. RM40 sekilo, RM50 sekilo. Tuan-tuan imagine, kalaulah orang nak beli buah durian yang mahal ini, macam mana cara dia buat? Dia tengok satu-satu, dia ciumnya, tengok ada lubangnya, dikoncangnya lagi, ditekannya lagi.
Betul letak dulu tak beli lagi. Duk mikir 30, 40 ringgit sekilo ni. Bayangkanlah kalau Rasulullah kata kita semayang seorang-seorang, itu cara Allah nak nilai semayang kita. Khusyuk macam mana, cara pergerakan kamu macam mana. Apabila kita semayang seorang-seorang, seolah-olah begitulah. Tapi kalau semayang secara berjemaah, insya-Allah seolah macam beli secara pukan. Beli secara pukan ni dalam satu bekas yang besar. Jadi di situlah kelebihan apabila kita sembahyang seorang dengan jemaah, sedikit-sedikit kekurangan itu Allah akan ambil semua sekali. Allah akan ambil semua sekali. Mudah-mudahan solat kita berjemaah akan diterima oleh Allah Taala. Sebab apa? Nabi kata dia akan tengok di kalangan mana yang ahli jemaah yang dekat dengan Allah Taala, yang khusyuknya lebih, yang mana tawaduknya, yang mana dengan keimanan dia lebih, maka Allah akan dengan rahmat Allah terima. Sebab itu tuan-tuan, utama kita dengan sembahyang secara berjemaah. Banyak Allah nak berikan kepada kita. Dan Rasulullah sebut lagi di dalam satu hadis, raka'ataini qabla subhi khairu minad dunya wa ma fiha. Sebab itu jangan lupa 2 rakaat sebelum sembahyang subuh. Kita kata sembahyang qabliyah lah. 2 rakaat sebelum subuh, Nabi kata lebih baik, aku lebih suka daripada dunia dan seisinya. Dan ada Nabi kata lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh, sembahyang qabliyah subuh. Ini saya sebut ni tuan-tuan, benda yang kecil aja tapi besar sangat ganjaran dia. Sebut ni untuk kita nak amal tuan-tuan, untuk kita nak amal lah. Bukan untuk kita nak dengar saja, tak. Sekarang ni masa untuk kita terus beramal. Benda sikit tapi besar dia punya keuntungan dia. Dan Rasulullah sebut lagi, siapa yang boleh kekalkan kedudukan dia lepas subuh sampailah matahari naik, sampai masa syuruk dia. Sampai waktu syuruk. Dalam satu hadis Nabi kata apa? Dia akan mendapat haji yang sempurna, haji dan umrah yang sempurna. Nabi ulang 3 kali, tammah, tammah, tammah. Pahala haji dan umrah yang sempurna, sempurna, sempurna. Maksudnya kita kekal kedudukan kita lepas daripada majlis ilmu, bacaan Quran, kita zikir, maka biar sampai habis subuh. Ganjaran yang besar yang nanti kita. Kalau hari cuti, okey boleh. Kalau kena hari kerja, mungkin kita tak dapat. Yang nak hantar anak sekolah lah apa. Tapi kena waktu cuti, kita fokuskan. Kita ambil sikit je, tapi Allah nak bagi pada kita ganjaran yang besar. Kita kekalkan baca Quran, kita kekalkan dengan kitab zikir, biar sampai matahari naik. Waktu syuruk. Syuruk, pukul berapa situ? Kalau tempat kami dalam pukul 6.58 semalam tu. Ini awal sini tak? Maksudnya kita kekalkan kedudukan. Benda sikit tapi besar ganjaran. Kemudian lagi, lepas daripada habis subuh pula, kalau kita nak sembahyang isyraq boleh sembahyang. Lepas daripada dalam 10 ke 15 minit boleh masuk isyraq, boleh sembahyang sunat isyraq. Ada doa yang Nabi sebut tentang apa? Alhamdulillahillazi ja'ala al-yawma afiyatan. Allahumma rzuqni khaira hadzal yawm warfa'anni syarrah. Ya Allah, anugerahkanlah kebaikan hari ini pada aku dan jauhilah daripada kejahatan. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binur syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Sembahyang 2 rakaat, bacalah ayat apa pun tak apa. Itu sembahyang sunat isyraq. Lepas tu pula dalam setengah jam habis subuh, kita sembahyang sunat duha pula. Duha besar lagi ganjaran dia. Sunat duha adalah sunat yang dihukumkan sebagai sunat muakkad. Sunat muakkad tuan-tuan, kalau boleh jangan ditinggalkan. Sunat muakkad. Ini amalan harian kita ni, amalan harian kita aja. Masa panjang sampailah dekat nak masuk zuhur tu, sembahyang sunat duha. Boleh buat 2 rakaat, boleh 4 rakaat, 6 boleh, sampai 8 boleh, sampai 12 pun boleh. Aku rasa tak padan nak buat 2 rakaat ni. Alang-alang ya, buat 4.
ataupun buat 6. Jangan tak buat langsung. Walaupun ramai orang tak buat. Saya sebutkan di sini sebab benda yang simple, tapi benda ni ganjaran besar. Ganjaran besar sembahyang sunat duha. Allah jaminkan rezeki kita pada hari itu. Jangan bimbang. Allah jaminkan rezeki kita. Apa lagi kita nak lain daripada ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai sunat muakkad. Kemudian pula lagi, masuk zuhur pula. Zuhur pula kalau kita buat 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian sembahyang zuhur 4, lepas tu pula buat 4 lagi. Allah akan haramkan kita daripada api neraka. Sebab tu tuan-tuan, kita buat. Ya, kita buatlah amalan-amalan ni. Kalau tak boleh 4, tak apalah 2. 2 dari sudut fiqhnya dia kata apa? Ini sebagai sunat muakkad. Orang-orang yang melibatkan tarikat, orang ahli sufi, dia akan buat 4. Ya, akan buat 4 sebelum dan 4 selepas daripada sembahyang zuhur. Ini benar-benar yang besar. Buat kecil tapi besar ganjaran dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi, tuan-tuan, Rasulullah tanya sahabat. Rasulullah tanya apa? Rasulullah tanya, suka tak kamu kalau kamu pergi ke pasar, kemudian orang hadiahkan kamu seekor unta, unta yang gemuk, unta yang bunting, dan unta tu pula unta betina. Adalah hadis lain disebut sebagai unta merah. Nabi tanya, suka tak suka? Sebab masyarakat Arab masa tu semuanya unta lah sebagai hak besarnya. Jadi unta tu gemuk, unta tu pula unta bunting dan unta betina. Kalau kita nak imagine, seolah-olah kalau lembu lah sapi. Sapi hak jenis besar ni. Wagyu ke apa tu. Yang mahal. Dia punya daging dia tu. Berapa beratus sekilo. Nabi tanya, suka tak kamu kalau dapat hadiah itu? Suka lah. Sahabat kata, suka ya Rasulullah. Dengan sapi yang gemuk lagi. Kalau sana unta lah. Betina pula, bunting pula. Lepas ni akan lahir anak pula, untung dia. Nabi kata, kamu semayang setiap lepas semayang fardu, dan kamu baca 3 ayat Al-Quran saja. Kau baca 3 ayat Al-Quran. Setiap semayang fardu, kamu semayang sunat dan baca 3 ayat Al-Quran. Surah apa 3 ayatnya? Surah yang ada 3 ayatnya. Surah yang 3 ayat ni, inna a'tayna je. Maksudnya baca surah yang paling pendek sekali pun, dalam sembahyang sunat lepas sembahyang fardu tu, itu lebih mahal daripada lembu besar tadi tu. Lembu yang besar ni pernah saya tanya, sebab kalau di Kelantan tu, dia ada satu kawasan Bacok tu, semua lembu besar-besar lah. Dia panggil lembu apa, Ciroli satu lagi limousin. Saya pernah tanya dalam satu expo hak besar, berapa harga ni? Tuan, berapa harga? Apa madahnya? 30,000 yang madah. Seekor besar. 30,000 seekor. Dan pelihara dia naik 1,000 dalam setiap bulan. Kalau baru lahir ni bulan pertama lah 1,000, bulan kedua 2,000. 7 bulan 7,000 dah. Ada satu cara pula, saya tanya kawan, dia kata 4 bulan dia boleh jual 7,000. Sat dia kata, kawan, ada cara dia. Itu pun semayang 3 rakaat lebih baik daripada itu. Semayang sunat dan baca 3 ayat saja. Qul huwallah pun banyak ayat dah. 3 ayat saja. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu lebih mahal daripada lembu tadi. Kalau kita baca qul huwallah banyak lagi. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 4 ayat dah. Faham ya? Maksudnya Allah, Tuhan nak bagi sungguh pada kita. Tuhan nak bagi sungguh, buat sikit Tuhan nak bagi banyak. Sebab apa? Sebab inilah sifat Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, buatlah. Saya sebut sini bukan apa untuk kita
kita azam supaya kita dapat buat benda yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang itulah kita nak buat amal. Biar benda tu sikit tapi besar dia punya ganjaran dia. Seterusnya apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Jangan kita miss, iaitu sedekah subuh. Sedekah subuh. Pernah dengar tak sedekah subuh ni? Sebab Rasulullah dalam satu hadis Nabi kata, apabila setiap orang datang waktu subuh, Allah perintahkan ada malaikat jaga dekat pintu masjid, pintu surau. Dan sesiapa yang sedekah subuh, maka malaikat tu akan doa, ya Allah, kau murahkanlah rezeki orang ni yang telah menderma ni. Dan orang yang tidak menderma, maka Rasulullah sebut malaikat akan doa pada Allah, ya Allah, kau sempitkanlah rezeki dia ini. Sempitkanlah rezeki dia. Sebab itu special dia ada sedekah subuh. Tak kira banyak sikit, masalah biar kita ada portion yang setiap hari kita akan sedekah. Dan kita akan derma. Kebetulan hari ini pun kita ada juga tabung derma untuk apa? Pertubuhan Tunas Insan Sarawak. Yang saya dijemput sini, kita boleh derma situ. Hari-hari biasa pun boleh derma. Kalau orang jauh daripada surau, daripada masjid, dia boleh cadangkan setiap hari di rumah dia bagi ada tabung ni, tabung subuh. Cukup hari Jumaat apa, kita letaklah di masjid ke mana. Sedekah subuh tuan-tuan. Memang ada spesifik untuk subuh ni, Rasulullah sebut Allah tugaskan malaikat. Apabila sedekah, maka malaikat akan doakan, ya Allah, murahkanlah rezeki dia. Dan sampai disebutkan dalam satu apa, kita masa kita sedekah tu nak murahkan rezeki lagi, bacalah ayat lagi, inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Ini pada duit kita masuk dalam tu. Ini adalah rezeki daripada Allah, maka dia tidak akan habis, dia akan berganda-ganda lagi. Ini benar-benar tuan-tuan, biar kita letaklah hati, kita buat. Kita buat. Tak mesti banyak pun, sikit pun tak apa. Ada kita punya portion untuk subuh. Untuk sedekah subuh tu, itu special. Kalau saya biasa saya duduk di Kota Baru, di Masjid Muhammadi, lepas subuh ni, dia ada sediakan tabung tu. Dia tolak tabung. Supaya apa? Dah orang dah ingat dah. Subuh kita sediakan duit. Tak banyak sikit pun tak apa, yang pasti je biar ada. Ini benar-benar yang besar yang untuk kita nak amalkan setiap hari. Untuk kita nak amalkan. Apa lagi kita nak tunggu? Apabila kita sekarang tambahlah umur kita dah dengan kematian, macam-macam kematian menuntut kita. Jadi sebab itu, ya kita beramal supaya apa? Supaya amalan inilah yang kita akan gunakan panjang lagi. Dan seterusnya tuan-tuan, apabila kita tengok beberapa amalan-amalan yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan bulan ini sebagai kita bulan Maulud Rabiul Awal, maka kita tengok benda-benda yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai apa? Sebagai insan yang terbaik di muka bumi ini, yang menjadi contoh tauladan yang diakui sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa benda yang kalau kita tengok Rasulullah mengamalkan dan ditinggalkan kepada kita. Antaranya yang saya sebut contohnya semayang. Dan Rasulullah pesan apabila semayang ni, kalau datang dengan berjalan kaki, setiap langkah yang dilangkahinya itu, maka Allah hapuskan kesalahan dosa dia dan Allah akan anugerahkan dengan taman daripada taman syurga. Lebih-lebih lagi pada hari Jumaat pula. Rasul sebut dalam satu hadis yang panjang, siapa pagi Jumaat datang ke masjid dengan pagi-pagi lagi, datang dengan jalan kaki pula, datang dengan pakaian putih pula, jadi sunahkan untuk pakaian putih. Kemudian dia hadir ke masjid di awal. Masuk ke masjid dan dia sembahyang di masjid dan dia iktikaf di masjid sampailah dia mendengar khutbah imam, maka segala dosanya yang terdahulu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan Rasulullah menyebut, ada dalam peringkat 5 Rasulullah sebut, siapa yang datang awal ke masjid, maka seolah-olah dia korban seekor unta. Yang sikit, lewat sikit, maka seolah-olah dia korban seekor lembu. Kurang sikit, maka seolah-olah dia mengorbankan kibas. Ni lewat dia sikit. Turun lagi, makin akhir lagi, seolah-olah dia sedekahkan ayam. Dan akhir lagi pula, maka seolah-olah dia sedekah telur ayam. Tuan-tuan boleh tengok dalam satu hadis yang panjang. Disuruh supaya kita datang awal, datang pula dengan jalan kaki, lebih baik lagi. Kelebihan jalan kaki itu kita tengoklah. Rasulullah banyak menyebutkan pada kita benda yang dia tak sebut tentang kelebihan, tentang fitnah, tentang apa dah. Rasulullah menyebutkan kita benda yang kita tak boleh nak kaji. Allah akan hapuskan kesalahan kamu dan Allah akan anugerahkan kepada kamu taman syurga. Tapi kita tengok dunia hari ini, apabila sains jumpa, dia kata apa? Manusia ni kena berjalan at least 10,000 steps, dia kata, per day. Rasulullah hajar kita jalan kaki. Maka di situ sama lah benda. Kalau boleh kita jalan kaki lah. Takut tak sampai, tak tahulah. Naik motor pun boleh. Cuma takkan sama dengan daripada sudut kelebihan jalan kaki. Yang tadi, bagaimana hari Jumaat tu cantik datang awal-awal. Dan apabila datang lepas pada azan dah, sebab apa? Sebab malaikat akan tulis yang Tuhan tugaskan di pintu masjid, pintu masjid tu kehadiran kita. Lepas pada azan pertama dah tutup dah. Rekod kehadiran tak ada lagi. Tidak ada lagi. Sebab tu tuan, benda ni kita kejar. Benda-benda inilah, benda-benda yang kita tengok bagaimana benda yang sikit tapi patut untuk kita ambil peluang supaya kita mendapatkan ganjaran yang lebih di sisi Allah. Rasulullah sebut apa lagi tuan-tuan? Rasulullah pesan. Ni amat sebut, sentuh sikit. InsyaAllah minum sikit. Bismillah. Sekejap je minum. Tapi Rasulullah kata jangan napas di dalam bekas ni. Jangan menapas. Sebab apa? Sebab yang kita keluarkan ni adalah karbon dioksida, racun. Racun. Rasulullah kata jangan. Kamu tiup pun jangan menapas dalam bekas yang kamu minum. Ini sunnah Nabi SAW. Tapi kalau sebelum ni, orang masuk ni apa jadi ni? Minta maaf tuan. Ni, orang pakai ni, emas. Rasulullah kata ini sekejap, tak sampai 5 second pun jangan. Tiba-tiba kita pakai ni, berapa lama, berapa jam kita pakai. Sebab tu kita kena tengok. Sebab kita kena yakin apa yang Rasulullah sebut. Rasulullah sebut sikit je jangan. Jangan tiup dalam ni, sebab ini racun yang keluar. Bernapas dalam ni pun jangan. Walaupun minum sekejap. Tiba-tiba kita diarahkan supaya ni. Berapa banyak kita sedut balik karbon dioksida kita. Ini kita kena yakin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sebut sini bukan apa, sebab sekarang ni banyak pula nak datang virus-virus baru pula. Lebih bahaya daripada tu, lebih bahaya. Virus X pula lah. Dan mari pula tidak ada dulu apabila datang COVID, saya sebut, tidak ada ubat lagi. Tidak ada ubat dia. Sedangkan Rasulullah sebut dah, kulli da'in dawa. Wali kulli da'in dawa. Setiap penyakit Tuhan datang, ada ubat dia. Tiba-tiba orang kata tak ada, kita pula kata tak ada pula. Kita nak yakin dengan Nabi kan nak yakin dengan manusia? Mesti ada ubat. Sebab Tuhan buat dah. Sebab tu Rasulullah sebut. Kenapa tiba-tiba dalam bab ni kita tak yakin? Nabi kata ada ubat. Kecuali yang tak ada ubat, penyakit tua dengan mati. Itu tak ada. Yang lain ada ubat tuan-tuan. Sebab Tuhan buat, adalah. Kita tiba-tiba manusia kata tak ada ubat. Maka salah. Sebab itulah kena tengok balik benda-benda. Yang sebut begini bukan apa. Sebab yang akan mendatang ni banyak lagi. Nanti macam-macam pula arahan.
Sebab kita kena yakin betul-betul apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin betul dengan syahadah kita. Aku naik saksi bahawa tidak ada Tuhan untuk aku sembah, untuk aku patuh, untuk aku nak dengar, untuk aku nak ikut kecuali Allah Ta'ala. Dan aku naik saksi bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah. Untuk ikut dia. Rasulullah sebagai apa? Sebagai utusan Allah, manusia yang terbaik. Apa yang Rasulullah tunjuk pada kita ni ada yang terbaik, tuan-tuan. Kita tengok Rasulullah ni pribadi dia sendiri di bulan kita sekarang ni, bulan Maulud ni, tengok bagaimana kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang Nabi tunjukkan itulah yang terbaik. Sebab Rasulullah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena pegang sungguh. Dan di dalam antara hadis akhir zaman, tuan-tuan, Rasulullah menyebutkan tentang apa? Bagaimana fitnah yang akan berlaku, dan Nabi kata, kamu pegang sungguh dengan sunnahku ini dengan gigi gerham kamu. Betapa suka nak pegang dengan sunnah aku ni. Di akhir zaman yang penuh dengan fitnah macam-macam. Fitnah macam-macam, tuan-tuan. Dia datang dengan ini, datang dengan ini. Dengan mata satu lah, Dajjal apa. Sebab itu, tuan-tuan, Rasulullah sebut pada kita, Rasulullah setiap kali lepas sembahyang, sebelum bagi salam, dia akan doa dengan doa ni. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa a'udzubika min azabil qabri, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Aku minta perlindungan daripada azab neraka jahanam, ya Allah. Aku minta berlindung daripada min azabil qabri, azab kubur. Aku minta berlindung daripada fitnatil mahya wal mamat, fitnah masa hidup dan mati. Dan aku minta perlindungan denganmu, ya Allah, daripada kejahatan fitnah Dajjal. Ini Rasulullah akan baca sebelum bagi salam. Fitnah Dajjal. Dan Rasulullah sebut dalam satu hadis, tidak ada rasul-rasul Allah yang diutuskan kecuali mereka akan memperingat kepada kaum mereka tentang fitnah Dajjal. Mungkin kalau boleh dengar, kita boleh tengok dalam Ustaz Somad ke, Ustaz Wadi Anwar, ada lebih-lebih lagi Ustaz Auni yang study betul-betul dengan benda ni. Kita boleh cari, tuan-tuan. Kepakaran yang kehebatan dicari dengan hadis-hadis akhir zaman ni, dengan fitnah-fitnah Dajjal ni. Memang dia macam-macam kesulitan yang akan dibawa. Dan hadis Nabi bagi peringatan pada kita, banyak hadis-hadis. Tuan-tuan muslim-muslimat dirahmati Allah. Sebab itulah saya kongsi sedikit pagi ini benda-benda yang saya nak ajak untuk kita beramal. Sebab itu saya ulang balik tadi, yang pertama ni kita nak akhirat. Yang pertama, jangan tinggalkan sembahyang 5 waktu secara berjemaah. Buatlah, tuan-tuan, secara berjemaah. Wajiblah ke atas diri kita sembahyang berjemaah 5 waktu. Sebab apa? Sebab kita ni appointment kita dengan Allah Ta'ala. Macam mana jadi bos, tiba-tiba kita panggil orang bawah kita tak ikut pula. Kerja sekolah, tiba-tiba guru besar panggil, cikgu buat dek gitu je. Sedangkan ini appointment kita dengan Allah. Kita sebagai hamba pada Allah, Allah nak temu janji kita 5 waktu sehari. Dengan manusia pun kita boleh aku apa atas dengan Allah. Takkanlah kita tak boleh nak aku, kita sebagai hamba Allah. Kita fikir. Dan kita buat secara berjemaah. Kemudian setiap hari bagi ada sedekah. Paling tidak tadi saya sebut sedekah subuh. Paling tidak. Yang lain kita boleh. Jumpa orang susah lah apa. Setiap hari jangan lupa kita baca Quran, tuan-tuan. Quran ni sebagai penerang hati kita. Mesti baca. Setiap hari biar kita ada baca Quran. Setiap hari kita ada yang keempatnya zikir kita pada Allah. Zikir ambillah 100-100. Yang cantiknya lepas daripada subuh dan lepas daripada asar. Zikir kita la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kemudian selawat kita pada junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa ni? Selain daripada istighfar kita, sebab selawat kita, tuan-tuan,
apabila dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj Nabi bertemu Allah Ta'ala, ada disebutkan tentang apa yang Allah sebut pada Rasulullah. Allah beritahu, ya Rasulullah, aku jadikan semua benda ini adalah untuk kamu. Semua ciptaan aku jadi untuk kamu. Dan aku jadikan kamu sebagai kekasih aku. Kamu aku jadikan sebagai kekasih aku. Dan aku pula Allah Ta'ala kata, aku ni adalah untuk siapa yang selawat kepada kamu. Siapa yang selawat kepada kamu. Sebab itu tuan-tuan, banyaklah kita selawat. Sebab itu Tuhan kata apa? Dalam Al-Quran, Allah dan malaikat selawat pada Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Tuhan suka sangat kalau siapa yang berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita banyakkanlah selawat kepada Rasulullah. Selawatlah banyak-banyak. Kalau boleh sampai 1000 kali satu hari pun buat. Kita buat. Jadi insya-Allah tuan-tuan, dengan sedikit peringatan daripada saya ni, minta maaf kalau tidak kesampaian dengan bahasa apa lama dah. Kami dah lama tinggal Sarawak tu. Lebih 10 tahun. Mari ada di situ daripada tahun 2000 sampai 2009. 2009 kami tukar pindah ke Kelantan. Sampailah pencen kami 2021. Masa Covid masa kami pencen. So, datang alhamdulillah dengan jemputan puitis ni, Tuan Tunas Insan Sarawak, dapat jumpa baliklah kawan-kawan, dan alhamdulillah dapat ni kami rasa mungkin salah kami kali kedua kami sembahyang situ. Jadi minta maaf banyak-banyak kerana segala kekurangan dan kesilapan, yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.